start lah. Hey, on dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk menghirup udara di bulan Ramadan, untuk menjalani ibadah Ramadan, dan untuk kita memperbanyakkan doa dan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita dah belajar dan kita dah tahu betapa banyaknya kelebihan bulan Ramadan. Malah untuk seorang itu berada di medan jihad, mati sebagai syahid di jalan Allah, berbanding dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka pahala Ramadan lebih besar. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah sebut sebelum ni. Talha bin Ubaidillah menceritakan dua orang lelaki yang masuk Islam sama-sama, kemudian salah seorangnya mati awal sebagai syahid di jalan Allah. Yang kedua mati setahun selepas itu, tapi sempat bertemu Ramadan dan kemudian dia mati dalam keadaan biasa. Talha bin Ubaidillah mimpi yang mati kemudian dalam keadaan biasa tu dipanggil awal masuk syurga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Lalu apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, bukankah dia sempat bertemu Ramadan? Bukankah dia sempat salat begini dan begitu bilangannya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, beza antara duanya adalah seperti antara langit dan bumi. Besarnya kelebihan Ramadan, kerana dia lebih besar dan mulia daripada orang yang mati syahid. Malah kita semua juga tahu bahawa orang mati syahid darahnya seharum kasturi di padang mahsyar, di hari akhirat nanti. Bila dia bangkit di hari akhirat, darahnya masih mengalir, dan Nabi SAW sebut darahnya seharum kasturi. Tapi bau mulut orang yang berpuasa, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk, lebih baik di sisi Allah berbanding haruman kasturi. Maknanya apa yang sedang kita alami, jalani sekarang ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada nak kata seorang tu mati syahid tanpa Ramadan lah. Tapi kalau dia sempat Ramadan, sempat solat, mati pula sebagai syahid, itu berganda-ganda lah kebaikan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita sepanjang Ramadan dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menambahkan amal ibadah. Beramallah dalam qadar yang kita mampu. Yang mampu baca Quran banyak, baca Quran banyak. Yang mampu solat banyak, solatlah banyak. Yang mampu infak, infaklah banyak. Yang mampu buat baik kepada jiran tetangga, buatlah baik. Yang mampu perbaiki akhlak, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ramadan adalah package untuk di mana sudut mana pun kita nak buat kebaikan, maka silalah. Allah telah memilih bagi kita Ramadan sebagai bulan yang dia rahmati dan bulan yang dia fardukan dalamnya puasa. Kerana itulah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dan menjalani ibadah di dalamnya. Baik, pada pagi ini kita akan sambung bicara kita dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Dalam ni kita tak pakai PDF, baitu salam tak?
Tak pernah lagi pakai PDF itu salam. Tapi tak ada juga, tak scan juga, tidak kita boleh pakai. Biasanya kita itu salam tak pernah buat. Apa tu? Kalau online Ustaz Fashan ke apa buat kan? Kalau buat untuk sharing PDF Sa'adli, nanti kita nak baca buku ni, kalau boleh buat bagus juga kan. Abu Mu'ah boleh, Abu Mu'ah. Kalau yang tak ada PDF tu kena beli buku dengan Abu Talha. Ni saya kempen beli buku. Baik, supaya boleh ikut pembacaan kita lah. Okay. Muka surat 485 hari ni, talbis iblis terhadap pernyataan sufi tentang ilmu. Tentang ilmu. Okay. Penulis mengungkapkan, Ibnul Jauzi sebut, ketahuilah setelah kaum sufi meninggalkan ilmu dan hanya melakukan olah jiwa sesuai tuntutan peribadi. Kita baca dah ni kan, akhir sekali ni. Mereka tidak tahan dari membicarakan tentang berbagai disiplin ilmu. Tetapi disebabkan mereka berbicara berdasarkan realiti yang pernah dialami, maka terjadilah berbagai kekeliruan yang datang dari pendapat hasil pemahaman sendiri. Kalau kita boleh recall balik dulu, orang-orang sufi ni dia meninggalkan ilmu, ada alasan dia yang kita panggil sebagai talbis. Apa alasan dia? Mudahnya kita kata alasan mereka kerana kita cari ilmu ni untuk beramal. Bila kita dah sampai ke darjat amal, tak perlu lagi ilmu. Sebab ilmu ni jalan untuk beramal. Jadi bila kita dah sampai tempat destinasi, dia kata orang yang menyibukkan diri dengan peta setelah atau dengan penunjuk jalan setelah sampai ke destinasi adalah orang yang tak cerdik. Maknanya kita ni nak beramal, dah belajar beramal, dia tak apa, direct terus beramal. Pasal apa? Dia dapat ilmu langsung dari Allah. Itulah talbisnya, sehingga akhirnya mereka meninggalkan ilmu. Kemudian dia bakar pula kitab. Tak perlu pada kitab. Pasal apa? Ni semua ilmu kertas. Kita dapat ilmu secara langsung dari Allah. Makna dia kata bila beramal, Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada mereka. Lalu mereka ada istilah ilmu laduni, ilmu secara langsung dari Allah. Padahal basic pun dia tak lepas. Okay, boleh faham? Jadi apabila dia dah tinggalkan ilmu, setelah itu dia beragama sekadar cukup rasa, ikut perasaan, ikut olah jiwa. Ini adalah, ataupun dalam bahasa yang disebut juga, dia panggil tajribah. Tajribah ni bahasa mudah kita testimoni ataupun pengalaman. Orang ni buat jadi, inilah dia. Orang ni buat jadi, inilah dia. Sama dengan mujarabat. Mujarabat ni sebagaimana yang isu baru ni antara Ustaz Adli dengan PU Faiz kan, cerita tentang capal. Ada orang suruh sebut pasal capal. Saya kata orang lain sebut banyak dah. Dan bendanya akan isu yang sama jugalah. Okey. Kita tidak menolak. Satu, kita tidak berselisih pendapat bahawa kesan asal dari sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana rambut Nabi, baju Nabi, capal Nabi, hak betul-betul ori Nabi pakai, yang tu memang kita bertabarruk dengannya. Tak ada khilaf. Sekarang ni benda tu dah tak ada, rambut dah tak ada, baju dah tak ada, capal pun dah hilang. Kemudian mari pula gambar rajah, luki gambar. Yang tu kita kata tak perlulah. Sebab apa?
Sebab kalau kita kata dengan gambar rajah tu kita boleh ambil berkat, makna semua benda kita boleh rajah kan. Hari ni buat selipar, esok buat baju, lusa buat gambar serban, lepas tu buat gambar unta. Nah, nasib baik apa tu jenama camel tu tak guna, nama kaswak dia tulis. Nak tukar nama. Jadi entahlah buat produk gambar unta juga kaswak bawah tu. Nama untuk Nabi kan kaswak. Letak. Kalau kita buka bab ni akan jadi lebih besar. Malah kata Syekh Sa'ad Asy-Syitri, kalaulah selipar tu gambar rajah dia boleh ambil berkat, padahal selipar tu benda yang berpisah, makna Nabi pakai, Nabi buka, Nabi pakai, Nabi buka. Nescaya, dia kata nescaya kita ambil berkat dengan sesuatu yang menjadi gambar rupa. Telinga sebagai contoh, dia kata bentuk telinga sama yang mana-mana manusia, rupa ya kita beza, tapi kalau telinga lebih kurang je. Betul tak? Jadi Syekh kata lebih baik kita pegang telinga kita. Pasal apa? Lebih kurang lagu ni lah telinga Nabi ni, kata Syekh. Tapi dia tak ajar lagu tu. Jangan pula tiba-tiba ustaz ajar lagu tu. Tak. Maknanya apa? Kalau rajah tu boleh diambil berkat, buka saja bab tu, dia akan pergi kepada selipar, gambar, rambut. Ni rambut ni, rupa rambut Nabi macam ni. Rupa gambar. Kalau kita lukis urat-urat itu, jadi ke tak? Jadilah gambar. Lagi lah kita jadi berat pasal kita tidak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi sebab itu kita katakan dalam bab gambar ni tak perlu. Lalu mereka berhujah, dah tahu dah tak ada dalil dari Al-Quran, dah tahu dah tak ada dalil daripada sunnah. Tiba-tiba dalil dia apa? Mujarabat ataupun tajribah. Tajribah dipanggil apa? Pengalaman orang-orang. Orang ni buat gini, orang ni buat gitu, jadi berlaku. Dan inilah sebenarnya apa yang penulis kita kata. Mereka tinggalkan hujah ilmu, mereka ambil hujah pengalaman. Oh, Syekh ni buat gini jadi. Lepas tu dia tanya, muha amal gapo? Dia baca Al-Fatihah 2000 kali. Tak ada? Oh, dia ni tiba-tiba buat ni napau orang rebah mati beleping. Rebah beleping mati. Rebah beleping tu makna rebah terlentang lah. Pau tampar tu rebah terlentang mati. Hui, hebat dia. Pasal apa? Oh, dia ni kalau zikir kat biji tasbih dia duk pegang tu, tangan dia ni jadi bisa panggil bisa, ada bisa. Kalau berhujah dengan tajribah begitu luas, akhir sekali kita tidak akan ada disiplin yang menjaga keaslian agama, menjaga keaslian agama. Baik. Jadi sesekali kaum sufi itu membicarakan mengenai tafsir Quran. Dah tak ada disiplin ni, tapi dia cakap belaka. Bab Quran pun dia cakap, bab hadis pun dia cakap, bab fiqh pun dia cakap, berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Mereka menyampaikan berbagai disiplin ilmu syar'i sesuai dengan konsekuensi keilmuan mereka. Sekadar yang mereka ada, mereka pun ucap. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengosongkan satu masa dari orang yang meluruskan syariatnya, membantah para pembohong dan menjelaskan kekeliruan siapa saja yang menyimpang dari ajarannya. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala ni senantiasa jaga. Adalah orang yang membongkar kesesatan mereka. Cuma dalam masa yang sama, kesianlah orang yang tidak terpandu kepada hidayah, maka mereka pun ikut je. Siapa hari ni mari isu bab hadis dhaif, kata hadis dhaif pun Nabi bagi tahu juga. Hadis dhaif dia kata Nabi bagi tahu juga hadis dhaif. Jadi seolah-olah Nabi kata ni hadis sahih, ni hadis dhaif.
Nabi suruh beramal, tak juga. Dia tak faham. Mustalah hadis tu kita dah sebut. Kalau namanya hadis sahih, hadis sahih tu, hadis tu sihat wal afiat. Hadis sahih ni maknanya hadis tu okey. Kenapa yang dia panggil okey? Sebab kita cek jalan dia, okey dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif ni hadis yang sakit. Sakit kenapa sakit? Tak cukup syarat untuk gelar dia ni betul daripada Nabi. Yang ada kebarangkalian sahaja daripada Nabi. Bawah daripada 50% kebarangkalian dia. Boleh jadi 20%, boleh jadi 30%, boleh jadi 40% kebarangkalian dia daripada Nabi. Tapi kita nak kata dia betul hadis Nabi, Nabi pun kata hadis dhaif. Itu beratlah. Kalau betul kita tahu Nabi kata, dia tak jadi dah hadis dhaif, dia jadi hadis sahih lah. Tapi bila dia kata Nabi pun kata juga hadis dhaif, maknanya dia cakap tu ikut rasa lah. Dia tak tahu sebab mana, sebab apa hadis tu jadi hadis dhaif. Baik. Sebahagian pernyataan sufi berkait Al-Quran. Bila Ibnul Jauzi sebut orang sufi ni cakap berkaitan Quran ikut sesedap rasa, apa contoh dia? Baik, kita baca. Saya sebut dah pada pertemuan kita dulu sebagai sikit daripada contoh ni. Kalau ingat lagi lah. Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi berkata, aku hadir saat guru kami Al-Junaid ditanya oleh Kaisan ihwal ayat, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu Muhammad akan Al-Quran sehingga engkau tidak lupa. Allah Ta'ala jadikan Quran ni, Nabi tak akan lupa akan Al-Quran. Tapi Junaid kata, jangan lupa mengamalkan Quran. Ada beza tak dua tu? Allah Ta'ala kata, sanuqri'uka fala tansa, kami, Allah, akan bacakan kepada kamu, yakni melalui Jibril, Allah ajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Itu makna asal. Dia bermari, dia kata ayat ni bermaksud kami akan bacakan kepada kamu Al-Quran dan janganlah kamu lupa untuk amalkan dia. Dua beza tu. Hak mana betul? Hak pertama. Hak kedua tu lari daripada makna asal Al-Quran. Kaisan juga bertanya kepada Al-Junaid tentang ayat wadarasu ma fi, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Al-Junaid lantas menerangkan kepadanya, mereka tidak mengamalkannya. Apa maksud dia? Mereka tidak mengamalkan Al-Quran itu. Padahal ayat maksud lain. Kaisan kata, semoga Allah tidak merobek mulutmu. Aku berkata, kata Ibnul Jauzi, ni jawapan dia lah, penafsiran Al-Junaid di atas, jangan lupa mengamalkannya, adalah penafsiran yang tidak berdasar dan jelas keliru. Sebabnya Al-Junaid menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah larangan, padahal dia bukan larangan. Yang benar, kalimah ini berbentuk berita, khabar. Larangan dengan khabar lain. Oh, kamu tak akan lupa. Jangan lupa. Dua lain, benda lain. Okey. Perkiraannya sebagai berikut. Fala tansa, tidak akan lupa, dan jika kalimat ayat tersebut berbentuk kalimah larangan, nescaya fi'ilnya dijazam. Fala tansa, tanpa atau dengan membuang huruf illah. Justru penafsiran Al-Junaid menyalahi ijma' ulama. Ini orang ngaji bahasa Arab dia fahamlah. Kalau benda ni larangan, cara baca akan berubah. Fala tansa, tanpa ada alif panjang belakang, tanpa ada mat. Kalau fala tansa panjang, itu maknanya ayat berita. Fokusnya apa? Dia tafsir Quran ikut suka hati. Begitu pula penafsiran Al-Junaid tentang firman Allah wa darasu ma fihi, yakni padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Kerana kata darasu di sini berasal dari dars,
yang berarti bacaan, seperti disebutkan dalam ayat berikut, wa bima kuntum tadrusun. Jadi kata tersebut bukanlah dari kalimat durusus syai, iaitu durusus syai yang bermaksud pembinasaan atau pelenyapan sesuatu. Faham tak? Tak faham ke? Kalimah darasa dalam bahasa Arab ada dua makna. Darasa pertama makna belajar, darasa yang kedua maknanya hilang atau binasa. Jadi dia tafsirkan Quran yang maksud belajar dengan maksud binasa atau hilang. Jadi memang rosaklah bahasa Quran, makna Quran. Lagi makna terus. Okey? Lagi makna terus. Wa darasu ma fi, patutnya padahal mereka mempelajari tentang apa yang di dalamnya. Okey? Wa darasu ma fi, dia terjemah apa tadi? Mereka tidak mengamalkannya. Okey, jadi lain daripada terjemahan itu. Ahmad bin Muhammad bin Miksam menisbahkan, aku hadir dalam majlis Abu Bakar Ash-Shibli, seorang tokoh sufi. Pada saat itu dia ditanya tentang ayat inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Itu makna asal. Bila orang tanya Ash-Shibli kata apa? Bagi siapa sahaja yang Allah menjadi hatinya. Lain kan makna? Liman kana lahu qalbun, Quran ni menjadi peringatan bagi orang yang ada hati, yakni dia baca Quran dengan hatinya hadir. Tiba-tiba dia tafsir ayat ni, Quran ni memberi peringatan kepada siapa yang Allah menjadi hatinya. Lain. Tapi kita ni kalau sekali dengar tu macam dua-dua betul. Nah, sebab apa kita rasa betul juga? Sebab kita melihat ikut kefahaman kita, benda ni boleh diterima akal. Tapi sebenarnya Quran bukan masalah dia logik ataupun tidak. Quran masalah dia macam mana penafsiran para salafus salih terhadap Al-Quran. Tak ada orang pun faham sebagaimana mereka faham. Orang-orang sufi ni, orang tak faham macam tu, tiba-tiba dia mari penafsiran baru yang menyelisih kefahaman asal, maka itu bukanlah tafsiran yang baik. Okey? Jadi kita nak faham Quran, bagaimana kefahaman salafus salih, dan bagaimana Al-Quran itu diturunkan untuk maksud yang sudah ditetapkan. Tiba-tiba dia ambil lafaz-lafaz Quran, dia main ikut makna dia, boleh kona kau tu, boleh kona kau ni, akhir sekali dia kata maknanya macam ni berdasarkan dalil macam ni. Liman kana lahu qalbun, siapa yang membaca Quran dengan hadir hatinya, dengan siapa yang Allah menjadi hatinya. Oh, maknanya dia ni siapa pekat bersatu dengan Allah. Dia bawa lagu tu pula. Yang lain. Jadi poin kita apa? Mereka bercakap tanpa disiplin ilmu, talbis kepada orang sufi. Abdul Rahman As-Sulami, Abu Abdul Rahman As-Sulami sudah mengumpulkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran dalam 2 jilid kitab yang diberikan Haqaiqut Tafsir, tajuk dia. Mana semua penafsiran sufi diletak dalam satu kitab. Dia panggil Haqaiqut Tafsir, hakikat-hakikat tafsir. Makna tafsir batini ni kita panggil. Tafsir yang disebut sebagai isi, bukan kulit. Kan ilmu kulit lain. Kalau kita baca ni ilmu kulit lah pada dia. Dia ni isi. Isi ni
Mana tafsir-tafsir yang tersirat daripada ayat Quran. Mana Quran kata macam ni, dia sebenarnya ada makna yang tersirat yang mereka sendiri tahu. Padahal makna tersirat ni tak datang daripada Nabi, tak datang daripada sahabat. Dia yang pandai-pandai sebut makna tersirat. Padahal jelas Quran macam ni. Bila kita kata, dia pun kata, kamu ni tak sampai lagi level hak kami sampai dah ni. Tu main lagu tu lah. Akhir sekali rosaklah Al-Quran. Dia kata apa? Dia dah tulis 2 jilid hakikat tafsir. Tapi sayangnya sebahagian besar penafsiran mereka itu hanyalah kata-kata melantur yang tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil dan tidak patut pun diucapkan. Pada surah Al-Fatihah misalnya, As-Sulami menukilkan dari mereka bahawa surah ini, surah Al-Fatihah ini disebut Fatihatul Kitab, pembuka kitab, kerana surah ini termasuk surah-surah pertama yang dengannya kami membuka pembicaraan dengan hamba. Maka jika engkau beradab dengan sunnah tersebut, itulah yang terbaik. Namun jika tidak, engkau tidak akan mendapatkan kelembutan tafsirnya. Jadi apa-apa pun kena mula dengan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni yang mula-mula Allah Ta'ala bercakap dengan hambanya. Betul lah daripada sudut susunan macam tu. Tapi ulama tafsir kata ini, penulis kata ini adalah penafsiran yang buruk. Pasalnya para ahli tafsir tidak berbeza pendapat bahawa surah Al-Fatihah tidak termasuk surah pertama yang diturunkan. Mana mereka apa-apa pun kena Al-Fatihah dulu. Padahal Allah sendiri pun turunkan bukan Fatihah dulu. Okay? Mana tempat yang Allah Ta'ala suruh baca Fatihah? Baca Fatihah. Ni tiba-tiba habis masuk mesyuarat pun Al-Fatihah. Pasal apa? Pasal ni sunni lah. Apa-apa jua yang kita mulakan kena dengan Al-Fatihah. Pasal apa? Sebab inilah Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Siapa yang menyelisih sunnah ni, maka dia tidak akan mendapatkan kelembutan dari tafsir Al-Quran. Habis semua sekali Al-Fatihah. Nak perasa Al-Fatihah, naik kereta Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dia jadi apa? Akan menyelisihi sunnah. Betul tak? Kita lah ni nak masuk mesyuarat, kita mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk majlis rasmi pun kita mulakan dengan Al-Fatihah. Mari mana asal tu? Penafsiran macam ni ya? Kalau tidak, daripada mana dia datang? Dulu tak ada pun orang jadikan begitu. Nabi suruh mula Bismillah je. Kan? Kalau nak mula baca Bismillah je. Kita mulakan sesuatu dengan Bismillah. Sebut nama Allah. Dia dah jadikan Al-Fatihah ni satu benda yang mana dia kata Allah Ta'ala bicara dia mula dengan Al-Fatihah. Siapa yang suka kepada tak suka kepada sunnah ni, dia tidak akan mendapatkan kelembutan daripada surah Al-Fatihah, tafsiran dia. Kemudian dia tafsir lagi. As-Sulami lantas menafsirkan makna ucapan amin dengan mereka menuju kepadamu. Aku berkata, ni juga penafsiran yang buruk. Sebab amin tu bukan maksud menuju. Ni jika asalnya amma yang menuju, amin mesti lagu tu. Tapi sebenarnya amin tu maksud dia kabulkanlah ya Allah. Jadi banyak dia punya kontradik, dia punya penafsiran dia. As-Sulami pun menjelaskan firman Allah, wa iyatukum usara, dan jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan. Dalam surah Al-Baqarah dia berkata, Abu Uthman berkata, tenggelam dalam dosa, yakni tertawan dengan dosa. Jika mereka datang kepada kamu dalam keadaan tertawan dengan dosa atau tenggelam dengan dosa, tufaduhum,
wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ayat tu sebenarnya dia kata apa? Tertawan dengan faktor duniawi, tenggelam dalam dosa ataupun tertawan kerana faktor duniawi. Sekali imbas okey kan? Tapi kalau kita rujuk tafsir, konteks sebenar ayat tu bukan usara tu tertawan kita dengan asyik sibuk dengan dunia. Ayat itu ialah orang yang ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu maksudnya ketika kalian menawan mereka, kalian bebaskan mereka melalui tebusan. Dan jika kalian memerangi mereka, mereka menerima, yakni melindungi kalian, menerima, melindungi mereka. Namun para syekh sufi menafsirkan ayat di atas dengan penafsiran yang mengharuskan memberi pujian. Tiba-tiba pula ayat tu jadi puji. Kamu datang dengan jiwa yang tertawan dengan dunia. Akhir sekali nak merujuk kepada orang-orang soleh yang mana ayat tu orang soleh yang mana melawan hawa nafsu. Hal tu baik. Ayat asal orang-orang kafir lawan Nabi. Dia bawa kepada orang-orang yang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu lawan hawa nafsu bagus. Tertawan dengan dunia. Jadi dia, kenapa dia bawa tafsiran-tafsiran begitu? Sebab dia nak jadikan hujah ni alasan kepada apa yang alasan lintasan hati-hati mereka. Dia ada lintasan hati, dia akan cari mana-mana yang Quran yang menyokong lintasan hati mereka. Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab dia tidak ada disiplin yang asal. Bahaya. Okey. Kemudian contoh lain, Allah Taala sebut waman dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Mekah, maka amanlah dia. Okey, maka amanlah dia. Lalu dia kata apa? Iaitu aman dari bisikan jiwa dan was-was syaitan. Kata Ibn al-Jauzi, penafsiran ini buruk tafsir macam tu. Kerana ayat tersebut adalah berita, walaupun ayat tersebut adalah berita, siapa yang masuk dia akan aman, tetapi makna kepada ayat tersebut adalah perintah, yakni siapa yang masuk Mekah janganlah dia disakiti. Waman dakhalahu kana amina. Perkiraannya seperti barang siapa memasuki tanah haram, maka berilah dia jaminan keamanan. Akan tetapi para syekh sufi menafsirkan ayat itu sebagai berita atau khabar. Penafsiran mereka tersebut pun keliru, kerana berapa banyak orang memasuki tanah haram tapi tidak terhindar dari bisikan-bisikan jiwa dan was-wasnya syaitan. Jadi dia kata, siapa yang masuk Mekah, dia akan aman dari bisikan syaitan. Siapa pergi Mekah ni, tak ada syaitan akan ganggu. Padahal maksud sebenar, siapa yang masuk Mekah tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi dan dibunuh. Kan lain tu, dua makna. Habis tu kita ni nak beza macam mana, dia kata Ustaz. Nampak dua-dua pada kita sama je. Sama sebab kita tidak mendalami disiplin ilmu tafsir. Sebab tu orang hak dia tu dia kata, aku rasa lebih kurang je. Ustaz tu royak betul juga, tak ada benda apa dia kata. Memang dia dengar betul, tapi apa yang dia kata tu betul tu menyelisihi tafsiran yang sahih. Yang tu isu dia. As-Sulami juga menafsirkan firman Allah, falillahil makru jami'a, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia tafsirkan, dia kata bahawa Al-Husain menjelaskan maknanya, tiada tipu daya yang lebih jelas melebihi tipu daya Allah terhadap hamba-hambanya. Kerana Allah menjadikan mereka merasa memiliki jalan untuk menuju kepadanya. Penulis berkata, siapa saja yang merenungkan tafsiran Al-Husain ini,
nescaya dia mengetahui bahawa tafsiran itu merupakan kekufuran, kerana dia mengisyaratkan bahawa tafsiran itu sebagai cemuhan dan permainan belaka. Tetapi Al-Husain ini adalah Al-Hallaj, sehingga tafsiran sedemikian tentu saja sangat sesuai dengan dirinya. Aku sampaikan semua tafsiran yang ada dalam kitab tersebut, yakni Haqaiqut Tafsir, tidaklah jauh berbeza dengan penafsiran yang disebutkan tadi. Sebenarnya aku ingin sekali menyebutkan tafsiran yang ada pada kitab itu sedikit lagi lebih banyak. Hanya saja waktu pasti akan terbuang percuma jika harus mencantumkan berbagai tafsiran yang terbukti jelas mengarah kepada kekafiran, kekeliruan dan penyimpangan syariat Islam. Tafsiran ini, tu baru contoh. Yang ni poin dia. Tafsiran ini sejenis dengan tafsiran yang kami nukil dari kelompok Batiniyah. Maka siapa saja yang hendak mengetahui jenis tafsiran yang ada dalam kitab tersebut, berikut sebahagian contohnya. Abu Nasr As-Sarraj menyebut dalam kitab Al-Luma', kalangan Sufi mempunyai kesimpulan tersendiri dalam hal ini, yakni dalam menafsirkan Al-Quran. Maknanya dia ada jalan dia sendiri. Di antaranya firman Allah, "Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Al-Wasiti berkata, maknanya aku tidak melihat diriku sendiri. Asy-Syibli berkata, jika kamu melihat segala sesuatu selain kami, kamu pun pasti melarikan diri dari mereka untuk bergabung dengan kami. Ayat macam okey, macam okey, tapi sebenarnya tak okey. Kenapa tak okey? Aku menegaskan tafsiran tersebut tidak valid, sebab yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla pada Allah Azza wa Jalla adalah para pemuda yang tidur di dalam gua dalam waktu yang lama, iaitulah Ashabul Kahfi. Okey. Meski begitu, As-Sarraj menyebut tafsiran ngelantur dalam kitabnya itu, ngelantur ni tafsiran yang karut lah, yang menyimpang tu, dia sebut dalam kitabnya sebagai inilah dia kesimpulan. Jadi dia ambil tafsiran hak merapu tu, yang menyimpang itu, dia ambil, dia jadikan sebagai kesimpulan. Dia pilih yang tu. Jadi seakan-akan boleh seseorang ahli sufi ni menyatakan tentang tafsir ikut rasa dia je, selama makna dia tu dirasakan okey. Tak boleh. Inilah yang menyebabkan orang-orang Kristian dulu mula menukar kitab mereka, bawa konteks lain daripada yang sebenar. Kita mungkin tak ubah ayat dia, tapi ubah makna penafsiran dia. Oh, sebenarnya makna begini, ubah jugalah. Okay. Yang tu bahaya. Meskipun begitu, As-Sarraj dalam Abu Hamid At-Tusi mengutarakan dalam kitabnya yang disebut, yang berjudul Dhammul Mal, berkaitan dengan ayat atau firman Allah berikut, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Dia berkata yang dimaksudkan berhala itu adalah emas dan perak. Bukan berhala dari emas dan perak tak. Emas dengan perak tu, itulah dia sebenarnya berhala. Okay? Kerana kedudukan seorang Nabi itu terlalu mulia untuk harus mengkhawatirkan menyembah patung dan berhala. Maka dari itu yang dimaksud menyembahnya adalah mencintainya dan tertipu olehnya.
Kalau tak ada buku ni kan, kita tak tahu yang mana satu hak betul, yang mana satu hak salah. Dengar macam sama je. Faham tak ni? Nampak macam betul belaka, hak sufi pun betul juga. Ayat ni saya bagi contoh lagi ni. Ayat ni asalnya surah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah zuriat aku daripada menyembah berhala. Okey. Dia tulis satu kitab dia Zammul Mal. Zammul Mal ni apa? Celaan terhadap harta. Dia tak nak orang-orang sibuk cari harta, dan dia kata harta ni sebenarnya apa tu? Membinasakan. Sebab tu ahli sufi kan dia tak sibuk cari harta kan. Dia tulis satu kitab, dibawa satu ayat doa Nabi Ibrahim tadi. Dia kata apa? Sebenarnya Nabi Ibrahim dia doa kepada Allah untuk elak menyembah berhala. Berhala di sini bukanlah berhala patung tu. Berhala di sini adalah emas dan perak. Al-asnam, patung berhala tu, dia terjemah, dia tafsirkan sebagai emas dan perak. Sebab apa? Sebab dia kata pertama, tak logik seorang Nabi doa minta berlindung daripada menyembah berhala. Dia kata lagu tu, dia katalah. Sedang ayat Quran, Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah. Kita tahu dia minta daripada berlindung daripada kesyirikan. Dan dia minta kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dia doa untuk diri dia dan anak cucu dia, jadilah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tak nak anak cucu dia sembah patung berhala, syiriklah. Tapi orang ni pertama, dia tafsir salah. Yang kedua, kenapa dia buat lagu tu? Sebab dia tulis kitab mencela harta. Jadi dia ambil guna ayat tu, tafsir secara salah untuk dapatkan hujah bagi perkataan dia. Kita dengar, wow, oh gitu tu maknanya patung berhala ni boleh jadi emas dengan perak pun orang boleh syirik. Kita tak nafi bahawa orang boleh mensyirikkan Allah dengan soal patung, soal emas, pokok, sama ada benda mulia ataupun benda hina. Syirik ni boleh berlaku. Tapi untuk menafsirkan Al-Quran begitu salah. Sebab apa? Sebab kata penulis, tafsiran yang dikatakan oleh Abu Hamid At-Tusi belum pernah dikemukakan oleh seorang pun ulama tafsir. Mana berhala tu adalah emas dan perak. Yalah, kalau kamu tak nak cari harta pun, janganlah ubah ayat Quran ni. Banyak lagi dalil-dalil yang kamu nak kata jangan sibuk cari dunia dan sebagainya. Tapi nak ubah satu perkataan berhala tu kepada maksud emas dan perak, jauh dua tu. Okey. Syuaib berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna." Dan tidaklah pantas bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Seperti dimaklumi, mustahil para nabi berkecenderungan berbuat syirik, mengingatkan mereka itu maksum, dan bukan kerana perkara itu mustahil. Jadi benda tu Nabi minta, betul lah dia maksum, tapi benda bukanlah perkara itu mustahil. Lalu Nabi Ibrahim membayangkan orang-orang yang mungkin saja berbuat syirik dan kufur, sehingga sah-sah dia menyandingkan dirinya beserta mereka dengan mengatakan,
jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim, dia faham maksud tu. Dia takut anak cucu dia terlibat dengan syirik. Lalu dia berdoa, Allah selamatkan dia dan anak cucu dia daripada syirik. Dari Abu Hafs bin Shahin, dia berkata, sekelompok penganut sufi menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tidak diperbolehkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allah berfirman, semua itu tanda bagiku. Dengan tafsiran itu, mereka sudah mengaitkan kepada Allah tanda-tanda yang di dalam Al-Quran terkait kepada orang-orang yang berakal. Ini namanya mengubah Al-Quran. Okay. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dan menurut mereka semua itu adalah tanda bagiku. Tanda bagiku. Dengan penafsiran tersebut mereka sudah mengaitkan kepada Allah tanda-tanda yang dalam Al-Quran dikait dengan orang-orang yang berakal. Ini namanya mengubah Al-Quran. Patutnya tanda tu untuk orang beriman, kita ambil iktibar. Okay? Tapi dia sebut tanda-tanda tu semuanya tanda-tanda bagi Allah. Syiar ataupun tanda bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, dari sudut bahasanya betul. Tapi bila sebut tentang tafsir Al-Quran, dia tak boleh main tafsir ikut suka hati. Nak sebut lagu mana tak, bahasa Arab dia memang kita akan nampak jelas lagi lah kalau kita tengok dalam bahasa Arab. Mereka juga menafsirkan wali Sulaiman ar-rih, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Dia tukar maksud dia jadi, maksudnya dan milik akulah Sulaiman. Milik Sulaiman, bagi Sulaiman kami tundukkan angin. Dia jadi tafsiran mereka, milik akulah Sulaiman. Jadi ayat tafsiran tu lain. Aku berkata, ni penting, poin penting. Tanda sini, tanda, ni tanda, yang ni kena tanda. Aku berkata, sungguh hairan para sufi. Mereka sangat menjaga diri dari satu atau dua suap makanan, akan tetapi mereka begitu ceroboh dalam menafsirkan Al-Quran. Dia ni pakat beringat benda-benda haram tak masuk mulut mereka. Sebutir nasi pun dia jaga. Orang sufi bagus dalam bab tu. Dia jaga dalam bab sebutir nasi, tapi dia tak jaga lisan dia daripada memperkatakan Al-Quran dengan apa yang mereka tak tahu. Okey. Dan dari Ruwaim dia berkata, Allah menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu lainnya. Dia menyembunyikan tipu dayanya dalam ilmunya, menyembunyikan muslihatnya dalam kelembutannya, dan menyembunyikan hukumannya di pintu kemuliaannya. Pernyataan tersebut mencerminkan kekacauan, kebingungan mereka dalam memahami jenis perkara gaib tadi, di samping dia merupakan kelancangan. Allah menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu lainnya. Bahasa sedap sikit, dia dalam sesuatu ni ada lagi sesuatu. Boleh faham tak? Allah menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu. Maknanya kita tengok sesuatu, sebenarnya ada lagi rahsia dalam sesuatu tu. Dalam ilmu Allah ada tipu daya dia. Dalam kelembutan Allah ada muslihat dia. Okey, dalam kemuliaan Allah ada dia sembunyikan pintu hukumannya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekacauan mereka dalam memahami jenis perkara gaib tadi, di samping dia merupakan kelancangan terhadap Allah. Sedap yang dia kata. Okay? Apa dalam bab doa, kadang-kadang doa macam tu juga. Kita doa ni ada doa pertama, doa yang ma'thur. Okay? Doa yang ma'thur ni doa datang daripada Nabi, yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Yang kedua, doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi masih lagi dibolehkan untuk berdoa. Okay? Dengan lafaz tersebut. Kemudian ada doa yang melampau. Ini perkataan dia bila puji Allah tu, atau bila minta doa dengan Allah, melampau-lampau dalam pujiannya. Saya lupa dah disebut kejap tentang contoh. Yang disebut tentang doa dalam kunut witir. Mana? Tak jumpa pula dah. Lafaz doa yang melampau. Nak bagi contoh, tak mari contoh dia ni. Bukan. Yang terakhir. Banyak sangat ni sharing. Tak jumpa dah apa doa tu. Saya lupa dah ada satu lafaz doa yang tentang sifat penciptaan, yang mana dia kira doa yang melampau, doa yang sifat doa yang melampau dia sebut. Doa yang tidak ada sesuatu pun dalam kekuasaan, doa yang sesuatu yang luar daripada kekuasaan Allah. Kalau mana gitulah, maknanya siapa pun yang menyalahi kaedah asal agama. Aku minta dengan doa yang tak ada orang pun yang boleh memakbulkannya. Contohnya lah, menyalahi kaedah dalam kita beragama. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia datang dengan rasa puji-pujian. Puji-pujian hanya sekadar rasa, padahal dalam kaedah agama kita ada panduan dah. Macam mana nak berdoa dan sebagainya. Sebagai contoh ni, ada di hujung ni kata. Dia kata apa? Dia kata jauhnya, namun kita berlindung kepada Allah dari kekacauan seperti ini, kelancangan dalam berkata-kata kepada Allah tu. Okey, dalam sembunyi dalam sesuatu ada lagi sesuatu. Okey, ni ada kata kekacauan seperti ini pun dari sikap ceroboh terkait pengetahuan dan dari berita tentang perkara-perkara gaib, dari berita perkara-perkara gaib,
yang hanya boleh diketahui jika memang ada oleh seorang Nabi. Maka dari mana mereka mendapat pengetahuan hal ehwal seperti itu? Jadi bila dia kata tu, mari mana ilmu untuk dia kata macam tu? Makna dalam sesuatu ada sesuatu. Dalam dalam ilmu Allah ada tipu muslihat dia. Dalam kelembutan adanya tipu muslihat juga. Dalam kemuliaan ada. Perkataan tu adalah benda gaib. Macam mana nak kata itu? Dia kata, namun apa yang boleh dikatakan, jauhnya kaum sufi dari ilmu dan kepuasan mereka terhadap pengalaman spiritual pribadi yang rosak, nescaya sedikit sebanyak menjadikan kerancuan seperti ini muncul. Jadi kenapa perkataan-perkataan begini boleh datang? Sebab mereka tidak bina di atas disiplin ilmu yang kita sebut tadi. Baik. Perlu diketahui lintasan pemikiran dan berbagai pengalaman spiritual sufi tidak lain merupakan buahnya ilmu yang hakiki. Jadi barang siapa mempunyai ilmu, maka pikirannya benar. Tapi jika orang itu jahil, maka kejahilan kerana ketiadaan ilmu hanya membuahkan kebodohan yang sama. Sebagai contoh lagi yang saya nak sebut melampau dalam doa tadi. Ini jadi contoh juga. Aku pernah membaca tulisan Ibnu Aqil. Suatu hari Abu Yazid melintasi kawasan pemakaman kaum Yahudi. Dia lalu menanyakan, apa salah mereka sehingga engkau menyeksa mereka? Engkau di sini dia kata siapa? Allah. Dia lalu kubur Yahudi. Dia berkata, apalah salah mereka sehingga engkau menyeksa mereka, ya Allah? Mereka cuma selonggok tulang belulang yang mana berlaku garis takdirmu ke atas mereka. Makna mereka kufur dengan sebab takdir Allah. Lalu ampunkanlah mereka. Kita bunyi ayat doa bagusnya. Ni macam cerita orang mengislamkan orang mati lah ni. Dia pergi kat kubur, kesiannya kamu, masuklah Islam, cakap di kubur. Pasal apa? Kesianlah dia, nanti kalau dia masuk neraka macam mana? Kita berhukum dengan kaedah daripada Allah. Allah tetapkan dia, maka kita tidak berdoa kepada mereka. Ni tak, dia lalu tepi kubur Yahudi, dia kata, kenapalah Allah, kenapa engkau seksa mereka? Mereka tidaklah lain melainkan tulang belulang yang telah berlaku takdirmu ke atas mereka. Maka ampunkanlah mereka, ya Allah. Bunyi seronok tak? Sedap bunyi tak? Apatah lagi kalau dengan tangisan air mata, ya Allah, ampunkanlah mereka, ya Yahudi. Penulis berkata, pernyataan ini muncul kerana minimanya ilmu. Ketahuilah ungkapan kaffu izam, selonggok tulang, adalah ungkapan yang diguna pakai menunjukkan betapa hinanya manusia. Kerana jika mukmin meninggal dunia, maka saat itu mereka sama seperti orang kafir menjadi selonggok tulang. Memanglah orang kafir pun jadi selonggok tulang, kita pun tulang juga. Akan tetapi ucapan telah berlaku ke atas mereka takdirmu, maknanya apa? Kenapa Allah Ta'ala nak azab mereka pada sesuatu yang Allah takdirkan? Kan? Oh, kalau gitu Fir'aun pun Allah takdir. Kenapa Allah Ta'ala nak azab Fir'aun sedang Allah yang takdirkan benda tu berlaku? Ni bercakap dengan akal. Kalau gitu, dia kata saya tak semayang, tak apa sebab Allah takdir saya tak semayang. Buka bab lagu ni, habis hancur. Tapi sebenarnya tak ada ulama yang ajar begitu. Malah bila dia kata seruan, ya Allah ampunilah mereka, dia telah menyalahi syariat Allah.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dosa syirik tidak akan Allah ampunkan. Jadi kamu nak minta doa, Allah suruh ampun mereka, macam mana? Andai kata syafaat Abu Yazid untuk orang beriman diterima, nescaya permintaan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya lebih layak diterima. Demikian pula permintaan ampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ampun bagi ibundanya juga diterima. Tapi Allah Ta'ala tak terima daripada Nabi doa untuk keampunan orang yang kafir. Nabi Ibrahim pun Allah Ta'ala tak terima doa untuk ayah dia yang tukang buat patung. Nabi Ibrahim minta doa dengan Allah. Dia janji, aku akan minta ampun kepada Allah untuk ayah. Tapi bila ayah dia mati dalam kekafiran, maka akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah dengan Abu Talib pun lagu tu juga. Allah Ta'ala tak bagi Nabi minta keampunan bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Tiba-tiba si Sufi ni pergi kubur Yahudi, tengok selonggok tulang, dia kata, kenapalah Allah engkau azab orang yang mati di atas takdirmu, lalu ampunkanlah mereka ya Allah. Ni jahil lah panggil. Walaupun nampak macam baik, kita kan kena buat baik dengan orang kafir pun, apa salahnya kita doa minta Allah Ta'ala ampunkan dia. Ada muncul zaman-zaman lah ni orang yang menganggap, dia kata apa ni, dia berharap nanti sampai akhirat dia akan bangkit bersama Fir'aun. Dia pun harap Fir'aun juga nanti. Ada juga orang lagu tu. Ajaib. Pening no. Jadi sebenarnya jawapan dia tidak lain dan tidak bukan, kita kena kembali ke atas landasan ilmu. Jangan main rasa, mujarabat kau dan sebagainya. Kalau main rasa, itulah yang masalah dia. Dan mengikut tafsiran juga, kembalilah kepada penafsiran ulama yang benar, orang yang tahu bahasa Arab, orang yang ada rujukan dia, bukan tafsir ikut suka akal dia. Nanti mereka akan menyimpangkan kita. Kita tak tahu ni, kita dengar dia baca Quran macam betul lah. Macam Tok Bomo guna Quran lah. Tok Bomo tu guna Quran, tengok Quran tu gerak, padahal dia tak baca banyak Quran tu gerak. Jin tolak gemari. Kita tengok, takkanlah Quran pun dia nak tipu kan. Jadi Quran pun gerak. Setakat gerak Quran tu biasa je. Kalau dia baca Quran pun, dia ubah 1-2 huruf, mana orang nak tahu. Jadi sebab tu kita tidak ada jalan melainkan bagi orang awam ni, pilihlah orang alim yang benar-benar alim, yang mengikut jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau orang jahil, tak tahu juga. Tak tahu, ustaz, saya dengar dia baca Quran je, saya ingat kau dia betul, mana saya tahu. Sebab itulah dalam bab hidayah ni bukan sepenuhnya milik kita. Taufik hidayah ni milik Allah. Kita yang kena minta, ya Allah, pertemukanlah aku dengan guru yang benar untuk membimbing aku. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai kebenaran. Kalau kita betul-betul ikhlas dalam minta kebenaran dengan Allah, Allah Ta'ala pandu kita kadang-kadang sehingga akhirnya kita boleh dapat kebenaran dari orang yang paling kita benci. Mula-mula kita benci, tak suka. Berapa ramai orang benci kepada Nabi. Umar Al-Khattab, daripada sebenci-benci orang kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala jadikan asbab musabab dengan adik dia. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi, lama-lama dia beriman kepada Allah. Berapa ramai orang yang tiba-tiba dia nak kebenaran, tapi terpandu kepada orang yang tidak benar, jadi sesat. Maknanya apa? Usaha kita ni bukan milik kita sepenuhnya. Kita berikhtiar, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah. Atas sebab itu, selain daripada kita berusaha mencari guru yang benar, ilmu yang benar, kefahaman yang benar,
Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan kita yakin aku hari ni 100% betul, aku pilih jalan betul. Tak. Hatta bila kita duduk di atas landasan Quran dengan sunnah dah ni pun, jangan kata sebab kita jadi gini. Tak. Kita dapat hidayah ni sebab Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Mujulah Allah Ta'ala perkenalkan kita Baitus Salam sebagai contoh. Padahal dalam banyak-banyak markas pengajian ni banyak, tapi Allah kenalkan kita dengan Baitus Salam. Mujulah Allah Ta'ala bagi kita kawan dengan orang ni yang boleh tegur kita. Padahal dalam ramai-ramai kita, ramai lagi orang. Taufik dan hidayah sifat dia datang dari Allah. Jadi sebab tu senantiasa mintalah dengan Allah hidayah, agar kita ni tidak tertipu daripada talbis iblis. Kerana kita sikap sebagai orang awam ni, kita berhukum dengan apa yang pada pandangan kita tu baik. Sehinggalah kita belajar, oh rupanya selama ni yang saya buat ni salah. Maka kalau kita tahu lagu tu, kita berhenti. Tapi kalau orang tak tahu, gitu lah. Terpandu pula dengan ustaz-ustaz hak mana takat muat je, ikut suka je, habis akhir sekali. Okay? Jadi kita banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman ni fitnah sangat banyak. Ilmu sudah jadi sesuatu yang murahan. Okay? Orang kalau di klinik, seorang yang tak ada tauliah, tak ada CJ doktor, nak praktis jadi doktor, doktor tak bagi. Kan? Nak jadi pakar bedah, berapa tahun, sehinggalah dia diiktiraf oleh pakar bedah yang atas pada dia. Tapi dalam bab ilmu lah ni, orang tak habis ngaji pun boleh ngajar di masjid, kalau dia ada tauliah. Kan? Boleh. Orang tak faham bahasa Arab, boleh. Tak ada masalah. Jadi sebab tu kita katakan, dalam bab hidayah ni mintalah dengan Allah. Minta dengan Allah supaya Allah pandu kita jumpa dengan orang yang benar dan ilmu yang benar. Sebab kalau kita tak jumpa tu, kita jadi bola yang dia panggil dilantun-lantunkan oleh iblis. Dia tolak situ, tolak sini, tepi. Akhir sekali kita jadi pening gitu, tak tahu nak mana. Ngaji dia kata lah, saya ngaji belakang dah. Hak ni pun dengar, tu dengar. Pening. Habis itulah ni saya kira tak ngaji. Duduk saja. Buat hak mana hak kita dah buat dah selama ni. Hak tu terhalang daripada ilmu. Minta dengan Allah, minta petunjuk. Rasa pening tak jauhlah aku. Minta lagi Allah, ya Allah, minta dengan Allah. Minta seikhlas hati, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. InsyaAllah tiba-tiba nanti Allah Ta'ala bagi. Tapi kena tahu, dia bukan sekadar rasa hati. Apa yang berlaku pada sufi, dia main rasa hati. Saya rasalah benda ni bagus, ustaz tu bagus. Tak. Kita kena kembali kepada neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ni saja yang boleh mengelak kita daripada terjebak dalam tipu daya iblis. Ambil contoh tadilah, doa keampunan kepada orang musyrik. Bunyi bagus atas nama dia ni jiran saya dulu. Tak salah kan kalau saya nak minta Allah Ta'ala ampunkan dia, sebab dia di jiran saya. Tak salah pada pandangan kamu. Tapi kalau rujuk Quran, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan orang-orang yang berbuat syirik. Kalau Allah Ta'ala kata tak ampun, siapa kamu nak minta keampunan untuk dia? Jadi di atas dasar itulah kita kena pakat-pakat beringat. Wallahu Ta'ala alam. Kita akan baca nanti pendapat sufi dalam perkara hadis pula. Dalam hadis apa pula dia kata? Aku main sembrono juga. Allah Ta'ala alam. Keluarlah ayat macam tadi tu. Tak, Nabi pun sebut hadis dhaif juga. Bahaya ayat lagu tu. Seolah-olah kita tinggal hadis dhaif ni sengaja nak tinggal hak Nabi.
Kita kalau dah tahu benda tu hak Nabi, kita nak ikut lebih daripada orang lain. Tapi bila hadis tu dhaif, masalah dia ialah tak cukup syarat nak jadi sahih. Bila tak cukup syarat nak jadi sahih, makna kebarangkalian dia daripada Nabi sangat lemah. Sebab tu tidak diamalkan dalam bab akidah. Dia hanya buat dalam bab fadailul amal. Tu pun dengan syarat sudah ada hadis sahih yang menyatakan asal sesuatu amalan. Hadis dhaif ni sebagai sokongan kepada yang dah sahih tu, tak apa. Jadi banyaklah isu mustalah hadis ni kita kena ngaji balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai pada hari Ustaz bila sebut bab hadis tu. Ustaz bila sebut bab hadis tu jadi macam pakar hadis. Lupa Ustaz fakulti hadis tu. Duk ingat Ustaz fakulti Quran. Hadis kan Ustaz? Fakulti hadis. Dengan Ustaz Fatul Bari ya? Saing kan. Junior setahun. Kuliah Ustaz Qarni dijadualkan petang ni online. Sebab Ustaz tak dibenarkan rentah degree. Kita dah buat surat tapi tak dapat. Cumanya Ustaz minta tangguh. Ada berita kematian. Jadi beliau nak rebut 2 kirat kan, pahala tu. Jadi dia buat esok juga online lah. Dan Ustaz Amir Farhan punya kuliah malam ni pukul 10 online juga. Jadi malam ni kita tak ada apa di sinilah. Okey. Jadi untuk esok pagi ada daurah online dengan Ustaz Amir Farhan, lepas Zuhur dengan Ustaz Qarni, dan malam tu maghrib tu kita ada di sini dan kita ada buka puasa dengan Ustaz. Kalau betul rambut tu daripada Nabi, sama kita kata di awal tadi, boleh diambil berkat dengannya. Cuma sekarang ni rambut yang dikatakan rambut Nabi tu betul ke lagu tu? Sebagai contoh, dan sekarang ni semua benda-benda yang disabitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau benda-benda yang jenis rambut dan sebagainya, tidak ada sanad yang dia tidak dijaga sebagaimana orang jaga sanad hadis. Yang ketiga, ada juga benda-benda yang sebenarnya memang bukan hak Nabi, tapi kemudian disandarkan kepada Nabi. Sebagai contoh, dalam bab rambut ni, ada yang mendakwa rambut Nabi dan kita tengok dia letak dalam kotak tu panjang, siap jalin-jalin lagi rambut Nabi. Sedang kita tahu dalam hadis Nabi SAW, rambut Nabi tak panjang. Rambut Nabi sampai bawah telinga ni, antara bahu dengan telinga ni ya. Tapi rambut dia tu panjang macam tu, siap jalin-jalin lagi. Maknanya kalau duduk di kepala, rambut tu sampai sini. Boleh faham? Jadi bertentangan tak dia dengan ciri rambut Nabi dalam hadis, dalam Syama'il Muhammadiyah? Sehingga kalau rambut Abu Talha buat jalin-jalin lagu tu, tak panjang lagi, dia panjang lagi daripada tu. Kita tengok dalam kotak tu, dia punya jalin panjang dekat hampir 1 hasta. Dia buat keluar tu, dia basuh lapik dan sebagainya. Pernah tengok dalam YouTube kan? Rambut tu hidup, manjang. Patut panjang lagi lah daripada zaman Nabi dulu. Kalau betul daripada tu 1400 tahun. Jadi sebab benda-benda macam tu lah kita kata, kita panggil menahan diri daripada tawakuf daripada tu. Sehingga kalaupun dia, kita kata asbab kita nak tabarruk dengan hadis, ilmu Nabi yang betul dah sahih, kita nak baca Quran
Bukankah di sini ada keberkatan juga? Yang sahih lah. Sebab tu dia kata, bila dia kata cinta kepada Nabi, nak kena guna asar tu baru tengok cerita. Kita sayang kepada Nabi ni tak perlu kepada simbol. Bukankah hadis sudah cukup untuk mendatangkan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Al-Quran yang kita baca sudah cukup untuk mendatangkan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa siapa pun nak tengok kena buat gambar rajah capal untuk kita nak ingat kepada Nabi? Tak. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena dengan simbol. Kita baca hadis Nabi okey dah. Jadi berkait dengan rambut tadi, itulah jawapan dia. Pertama, kena pastikan dia betul-betul rambut Nabi. Yang kedua, jangan ada pertentangan dengan sifat Nabi yang sebenar. Kalau benda tu kata rambut Nabi panjang-panjang, nescaya para sahabat akan potong bagi pula ke orang. Tak ada kata simpan seorang. Kalau sahabat-sahabat yang mana, kalau dia kata rambut Nabi tu tumbuh seiring dengan zaman, sepatutnya sebelum sahabat-sahabat tu mati, dia potong sikit bagi ke orang lain, bagi ke orang lain. Ni panjang, ambil sikit, makin tambah. Maknanya rambut Nabi akan banyak sangat di zaman ni, sebab dia dah hidup sebagaimana dakwaan hidup tadi. Tapi tak berlaku lagu tu. Jadi kita bimbang itu adalah hanya sekadar hujah untuk melepaskan diri bahawa betulnya rambut Nabi itu kita kata kena sama dengan panjangnya rambut Nabi. Tak dia tumbuh. Tapi kalau dia tumbuh tak akan jadi macam tu, dia akan panjang lagi. Sebab itulah kita kata dalam bab ni Quran dengan sunnah adalah yang terbaik. Okay? Quran dengan sunnah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.